Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni walaupun mungkin short notice, InsyaAllah kita akan sama-sama dalam kuliah maghrib khas yang bertajuk apakah itu tiang seri agama, yang mana insyaAllah saya akan berkuliah sehingga masuk waktu isyak, dan dimaklumkan boleh lajak sehingga 20 minit selepas daripada azan. Jadi menjawab persoalan apakah itu tiang seri agama, kita boleh merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, an Sayyidina Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, daripada sahabat Nabi Sayyidina Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bagi menjawab soalan apakah dia tiang seri agama, kita merujuk kepada hadis Nabi SAW yang mana baginda bersabda, ad-din an-nasihah. Agama, kalau kita terjemahkan secara direct, agama adalah nasihat. Tapi sebenarnya agama terdiri daripada banyak lagi perkara lain. Kenapa disebut ad-dinun nasihah? Sama sebagaimana disebut dalam hadis yang lain, al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal kita tahu, selain daripada wukuf di Arafah, ada lagi rukun dan wajib haji selain daripada wukuf di Arafah. Kenapakah dikatakan haji itu adalah wukuf di Arafah? Kerana wukuf di Arafah itu merupakan tiang, merupakan perkara yang paling utama di dalam ibadah haji. Maka yang dikatakan an-nasihah itu merupakan tiang seri agama kita, itu merupakan perkara yang paling utama dalam agama kita. Tapi an-nasihah dalam hadis bukan bererti nasihat sebagaimana yang kita faham. Mungkin kita menasihati kawan kita, ibu bapa kita menasihati kita, kita menasihati anak-anak kita. Bukan itu yang dimaksudkan dalam hadis. Itu hanya sebahagian kecil daripada makna yang lebih luas daripada an-nasihah. Kerana jelas apabila ditanya kepada Nabi SAW oleh para sahabat, liman ya Rasulullah? Nasihat itu buat siapa wahai Rasulullah?
Lalu Nabi SAW menjawab, lillahi, bagi Allah. Tak mungkin kita nasihat Allah. Tak logik kita menasihati Allah Ta'ala. Kemudian wali kitabihi, dan nasihat itu buat kitabnya, yakni Al-Quran. Macam mana kita nak nasihat Al-Quran? Bahkan sebaliknya dalam Al-Quran itu terkandung banyak nasihat-nasihat kepada kita. Wali rasulihi, dan nasihat itu buat rasulnya. Macam mana pula kita yang menasihati Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bahkan sebaliknya, Rasulullah SAW yang memberi nasihat kepada umat. Maka an-nasihah dalam hadis bukan bererti advice, menasihati, tapi an-nasihah dalam hadis bererti al-ikhlas. Ya. Jadi nasahu itu bererti ikhlas. Agama itu asasnya adalah keikhlasan. Ikhlas kepada siapa? Ikhlas kepada Allah. Lagi ikhlas kepada Al-Quran. Lagi ikhlas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi ikhlas kepada pemimpin-pemimpin orang Islam. Lagi ikhlas kepada ammatihim, orang-orang Islam secara umumnya. Ya, jadi ini 5 yang dijawab oleh Nabi SAW. Ikhlas kepada Allah, pertama. Ikhlas kepada Al-Quran, yang kedua. Ikhlas kepada Rasulullah SAW, yang ketiga. Ikhlas kepada para pemimpin orang Islam, yang keempat. Dan ikhlas kepada orang Islam keseluruhannya, yang kelima. Jadi dalam tempoh yang ada ini, insya-Allah kita cuba huraikan sebahagian daripada maksud ikhlas ini. Pertama, lillah. Apa maksud ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama dan yang paling tinggi, tentulah ikhlas itu menuntut supaya kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan Allah Ta'ala pada kedudukan Tuhan dan bertauhid, yakni mengesakan Allah Ta'ala semata-mata sebagai Tuhan. Tidak ada selain daripada Allah Ta'ala yang diletakkan sifat ketuhanan. Yakni dengan arti kata lain, ikhlas kepada Allah menuntut supaya kita menjauhi syirik, menjauhi, menduakan, mentigakan ataupun menuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan ini mungkin berada pada level akal fikiran. Dalam akal kita tidak menerima Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, dan seterusnya membawa kepada hati dan juga amalan. Kerana kalau akal saja mengatakan kita ada Tuhan, tetapi hati tidak mendorong kita bertindak tanduk dengan cara yang menunjukkan kita bertuhan, maka kita belum sampai kepada keikhlasan yang sebenar. Sebab kadang-kadang orang boleh tahu, ya, orang boleh terima, ya Allah ada, Allah melihat, Allah mengetahui, tapi cara dia bertingkah laku, cara dia melanggar hukum hakam Allah, cara dia mengambil rasuah, cara dia menzalimi orang lain misalnya, seolah-olah tak ada Tuhan, seolah-olah Allah tidak melihat, seolah-olah Allah tidak mengetahui. Jadi sekurang-kurangnya bermula dengan peringkat akal terlebih dahulu. Maka akal yang sihat insya-Allah boleh dipandu kepada mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah para alim ulama kita telah menggali dalam Al-Quran dan dari dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka permudahkan kepada kita rumusan untuk kita mengenal Allah dengan akal, lalu mereka hidangkan kepada kita dalam satu ilmu yang dikenali sebagai ilmu tauhid, atau di tempat kita dikenali sebagai ilmu sifat 20. Baik, cuma malang sedikit di zaman kita ini sudah ada tentangan, sudah ada perlekehan terhadap ilmu sifat 20. Ada di sebahagian tempat, saya tak pastilah di Kota Sas ni macam mana kedudukan dia, tetapi ada di sebahagian tempat mereka memperlekehkan sifat 20, mereka melarang orang Islam daripada belajar sifat 20. Dia kata, tuan-tuan, kalau ada orang nak mengajar sifat 20, tuan-tuan ambil kunci motor, start motor, pergi pasar malam, kata dia. Jangan dengar. Kenapa? Pertama, kerana ilmu sifat 20 ni kata dia adalah ilmu bid'ah. Ini ilmu tak ada zaman Nabi SAW. Ya, ini ilmu yang datang kemudian. Yang kedua, kata dia, ini bukan ilmu Islam. Ini sebenarnya ilmu falsafah Yunani. Maka buat apa kita nak belajar ilmu orang kafir? Jadi hati-hati, kita kena faham dalam rangka kita nak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu ini membantu. Kenapa dikatakan ilmu ini bid'ah?
Kerana yang mengatakan itu gagal faham beza antara ilmu dan penyusunan ilmu. Penyusunan ilmu biasa datang kemudian, tapi ilmu sudah wujud. Sebagai contoh, ilmu tajwid. Tajwid jawwada yujawwidu tajwidan, yakni memperelokkan bacaan Al-Quran. Ilmu tajwid sudah ada di zaman para sahabat, tapi penyusunan ilmu tajwid kita tidak tahu sahabat belajar tajwid ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah, ini ikhfa, ini izhar, ini mad asli, ini mad arid li sukun. Adakah sahabat belajar macam itu? Tak ada. Penyusunan ilmu tajwid belum ada di zaman itu. Tapi tajwid sudah ada. Para sahabat membaca Al-Quran, betul makhraj mereka dan tepat panjang pendek mereka tu tepat. Mana tajwid ada. Penyusunan ilmu datang kemudian biasa. Bahkan ilmu hadis. Ilmu hadis diistilahkan ini hadis mutawatir. Ini hadis ahad. Ini hadis masyhur. Ada yang dikelaskan sahih, ada yang dikatakan dhaif, ada yang dikatakan maudhu', ada yang dilihat pada sanadnya dikatakan mursal, munqati', mu'dal dan sebagainya. Ini semua tak ada zaman Nabi SAW. Tak ada di zaman sahabat. Tapi adakah berarti ilmu hadis itu satu ilmu yang tertolak kerana istilah-istilah penyusunannya baru datang? Tidak. Kerana ilmunya sudah ada semenjak zaman sahabat. Sudah ada periwayatan hadis Nabi SAW. Telah ada sahabat yang menolak satu riwayat kerana tidak percaya kepada perawi. Jadi ilmu sudah ada, penyusunan datang kemudian. Demikianlah ilmu sifat 20. Ilmu itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Bahkan tidak salah kalau kita katakan ilmu itu sudah ada di dalam dada-dada orang yang beriman semenjak zaman Nabi Adam AS. Tak percaya, kita siasat. Sebab kadang-kadang ada orang suka menjalankan satu proses dipanggil SBB. Ya, tuan-tuan biasa dengar SBB. Ringkasan kepada sembang bikin bimbang. Jadi bila dia kata ini ilmu bid'ah, ini ilmu falsafah Yunani, kita sudah bimbang. Tapi fakta dan data di mana? Okey. Kalau katakan ilmu itu bid'ah, cuba kita tanya. Ilmu sifat 20. Pertama, wujud. Adakah orang-orang yang beriman di zaman Nabi Adam AS tidak tahu bahawa Allah wujud? Yang kedua, qidam. Berarti Allah wujud, tidak ada permulaan. Adakah orang beriman zaman itu tak tahu bahawa Allah wujud, tidak ada permulaan? Bukannya Allah baru wujud. Dan bahawa Allah wujud selama-lamanya, itu namanya baqa. Dan bahawa Allah tak sama seperti makhluk dan tidak ada makhluk yang sama seperti Allah, itulah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dan bahawa Allah tidak berhajat kepada yang lain, itulah namanya qiyamuhu ta'ala binafsih. Dan bahawa Allah Ta'ala Maha Esa zatnya, Maha Esa sifatnya, Maha Esa af'al perbuatannya, itulah namanya wahdaniyah. Ya, takkan orang zaman Nabi Adam AS yang beriman di zaman itu tidak tahu perkara-perkara ini. Maka ilmunya tidak bid'ah. Cuma penyusunan itu datang kemudian, para ulama menggali daripada dalil Quran dan hadis dibantu dengan dalil akli. Hati-hati, selain daripada masalah SBB tadi, sembang bikin bimbang, ada lagi satu wabak ya yang menjala dalam masyarakat kita sekarang. Ringkasannya penyakit BBAK. Orang kata SAS tahu penyakit BBAK? Tengok cara tengok macam blank faces tu, macam belum tahu. Alhamdulillah. Moga-moga belum ada lagi penyakit tu di sini. Tapi di sana sudah ada. BBAK ni ringkasan kepada biar bodoh asal confident. Bodoh tak apa, janji confident lebih. Macam mana tu? Kita boleh detect dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam mana. Bila seseorang itu bercakap, kita boleh detect penyakit ini sudah menghinggapi dia. Pernah berlaku, ada satu orang datang dalam Facebook, kata dia, Ustaz, saya dalam bab akidah, saya berpegang pada Quran dan hadis. Masya Allah. Cantiklah. Kita pegangkan orang Islam Quran hadis. Tapi dia sambung lagi ayat dia tu menunjukkan dia sudah dihinggapi penyakit BBAK tadi, iaitu dia kata, saya tak guna akal. Ya, saya pegang Quran dan hadis, saya tak guna akal. Baik. Semenjak bila Quran dan hadis menyuruh kita tak guna akal? Bahkan sebaliknya, Quran dan hadis yang memerintahkan manusia supaya menggunakan akal. Allah berfirman, afala ta'qilun. Kenapakah kamu tidak menggunakan akal?
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, kenapakah kamu tidak perhatikan? Kenapa kamu tidak fikirkan? Kerana kita kalau berfikir ke dalam diri kita semata-mata pun, insya-Allah kita yakin kita ada Allah yang maha berkuasa, yang maha sempurna. Pertama, kalau kita perhati dalam diri kita, kita adalah satu makhluk yang wujud selepas tidak wujud. Secara jujur, 100 tahun yang lalu, siapa antara tuan-tuan yang sudah wujud? Ada? 100 tahun yang lalu sudah wujud? Belum. Masya Allah. Orang kata sah muda-muda lagi. Tak ada lagi yang umur 100 tahun ke atas. Berarti setiap yang wujud selepas tak wujud, pasti diwujudkan. Kerana mewujudkan diri sendiri mustahil. Dan kerana wujud dengan sendiri juga mustahil. Itu baru kita lihat kepada hakikat kewujudan kita. Belum kita lihat kepada diri kita. Ke dalam diri kita. Misalnya ke dalam organ-organ yang ada dalam badan kita. Kita ambil satu contoh sahaja, ya. Iaitu organ jantung. Ya. Organ jantung ini satu organ yang rajin bekerja. Ya. Tuan-puan sedang dengar kuliah maghrib khas malam ini, jantung jalan. Nanti lepas kuliah, kita mungkin pergi minum, mengetih, mengopi, jantung jalan. Balik, dah mengantuk, tidur. Jantung jalan. Jantung berhenti, tuan-puan jalan. Jantung jalan, jantung berhenti. Adakah antara kita yang boleh kawal? Be honest. Ada tak antara kita boleh bagi jantung dia rehat 5 minit, nanti sambung balik? Tak ada. Ada tak antara kita yang bila jantung seseorang telah berhenti, dia boleh teruskan balik? Di IJN, ramai orang mati. Padahal di Institut Jantung Negara, ada doktor-doktor pakar, ada perubatan moden, ada mesin-mesin yang canggih. Kenapa? Kerana rupanya jantung kita bukan kawalan kita. Tak nampak lagi Allah Ta'ala. Jadi ini semua kan perlu kepada berfikir. Kaum muslimat, ya, saya nak tanya soalan tapi tak perlu jawab. Kerana jawapannya tu biasanya jelas. Ada tak di antara kaum muslimat yang tak suka dia tu nampak awet muda? Mana umur mungkin dah 60, tapi kalau orang tengok macam baru 25. Ada tak yang tak suka? Sebab saya kata tak payah jawab. Memang tak ada. Orang perempuan, dia suka nampak muda. Sebab itu produk kosmetik laku. Betul kan? Biasanya jutawan kosmetik. Jarang kita jumpa jutawan petai. Jutawan tempoyak. Ya, jarang. Yang selalu kita jumpa jutawan kosmetik. Kerana produk ada permintaan. Kerana nak nampak cantik, nak nampak muda. Tapi letaklah apa saja produk. Orang perempuan tahulah kot. Mula-mula dia guna cleanser, betul kan? Cleanser. Lepas guna cleanser, letak toner. Betul. Lepas letak toner, dead moisturizer. Nak up lagi, letak serum. Ya, buatlah hari-hari amalan ini. Tapi perhatikan, lama-kelamaan kulit makin kendur. Bukan saja kulit makin kendur, uban juga berterabur. Kemudian mata dah mula kabur. Maka meda keras, gigi pula gugur. Itu semua tanda-tanda nak masuk kubur. tak nak masuk pun. Tak nak pun jadi macam itu. Tapi it's beyond our control. Tak boleh kawal pun. Penuaan kita tak boleh kawal. Perubahan hidup kita tak boleh kawal. Kalau begitu ada di sana kuasa yang mengawal. Sebab itu Allah suruh kita gunakan akal. Bahkan kalau orang kata dalam bab akidah dia tidak guna akal, dia menentang cara Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di dalam menetapkan tauhid dan menolak syirik menggunakan dalil akal. Allah berfirman misalnya, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada di langit dan bumi ini tuhan-tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Baik, soalan. Tuhan banyak ke Tuhan satu? Jawapannya Tuhan satu. Tetapi kenapa Allah sendiri berfirman kalau Tuhan banyak? Berarti Allah suruh kita bayangkan dengan akal sahaja. Padahal benda ini mustahil. Kalaulah Tuhan lebih pada satu, sedangkan Tuhan itu bersifat maha berkuasa, maha berkehendak, maha segala-galanya, maka kehendak Tuhan yang mana yang akan berlaku? Kuasa Tuhan yang mana yang akan terlaksana? Akhirnya Tuhan ini nak macam ini, Tuhan tu nak macam itu, ya binasa. Tapi mana tahu Tuhan berbincang dulu ke nak buat apa-apa. Bincang mesyuarat, nak kena buat mengundi apa semua dulu, itu maknanya lemah. Lemah itu bukan Tuhan. Tuhan ni apa nak buat. Tak perlu nak dapat kelulusan.
Jadi itu maknanya dalil akal. Akal mengatakan mustahil Tuhan lebih daripada satu. Bahkan menggunakan akal dalam bab akidah juga adalah sunnah para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana Rasul-Rasul yang lain adalah pejuang tauhid. Mereka diuji dengan orang musyrik. Di zaman itu ada satu orang musyrik level A, level nombor 1 namanya Namrus. Kenapa level A? Bukan setakat dia mensyirik menyembah kepada selain pada Allah, bahkan dia menuntut supaya dia disembah. Dia mengaku dia Tuhan. Maka Nabi Ibrahim AS nak berhujah dengan Namrus menggunakan dalil akli, akal yang sihat, tak boleh terima Tuhan tapi lemah. Jadi nak berkata kepada Namrus, kamu bukan Tuhan kerana kamu tu lemah. Orang yang percaya ayah pin Tuhan, akal tak sihat. Ayah pin tu kan lemah. Makan nasi, cicah budu, sakit perut, pergi tanda, satu macam tu. Orang Pahang nama Harun, ingat lagi? Harun. Kononnya Tuhan Harun. Kan lepas tu dia kena tangkap. Lepas kena tangkap, kena apa? Kena stroke. Takkan Tuhan kena stroke? Cuba bikin. Tuhan pula kena stroke. Tak lama lepas tu, keluar dalam berita, mahkamah dapati Tuhan Harun bersalah. Tuhan boleh dapati bersalah oleh mahkamah, tak masuk akal. Kalau mantan Perdana Menteri, ya tu berlaku. Kan? Mantan Perdana Menteri ke, Perdana Menteri ke, kalau bicara boleh dapati bersalah. Tapi kalau Tuhan, tak mungkin. Maka tak mungkin Tuhan kurang, lemah, sakit, lupa. Tak mungkin. Maka Nabi Ibrahim AS nak beritahu kepada Namrud, kamu bukan Tuhan. Kamu tak berkuasa pun nak menghidup dan mematikan. Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tuhan sebenar, Tuhan saya. Berkuasa menghidup dan mematikan. Tapi Namrud termasuk orang yang gagal menggunakan akal dengan baik, termasuk daripada golongan apa tadi? BBAK. Namrud ni kena nyakit BBAK awal lagi. Biar bodoh asal confident. Jadi dengan confident Namrud kata ana uhi wa umi. Aku boleh hidup mati, apa masalah kata dia. Ya. Jadi dia panggil dua orang, satu dia bunuh, satu dia lepas. Kira-kira yang dia bunuh dia dah matikan, yang dia lepas dia telah hidupkan. Ini kata bodoh tadi. Yang mu lepas tu bukan mu hidupkan. Dia hidup lama dah. Mu cuma nak bunuh dia saja. Itu orang tak panggil menghidupkan. Tapi oleh kerana Namrud ni tak apa cerdas, jadi Nabi Ibrahim AS bawa dalil akal yang lebih jelas. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Tuhan yang sebenar maha berkuasa menerbitkan matahari dari timur. Kalau mu Tuhan, mesti mu kuasa juga. Fa'ti biha minal maghrib. Silalah terbitkan matahari daripada barat. Tak boleh nak jawab sekarang. Fabital ladzi kafar, maka terbungkam orang kafir itu dengan dalil akli. Jadi hati-hati. Nombor 1 poin kita malam ini, jangan terpedaya dengan golongan yang menolak dalil akli. Ya, memang dalil nakli itu kita junjung, tapi dalil akli juga yang memantapkan hujah kita, terutamanya bila berdepan dengan orang-orang yang belum beriman. Sebab kita nak bawa ayat Quran, dia tak percaya ni. Sebab kita nak bawa hadis Nabi, dia tak pegang ni. Nak tak nak kita kena hujah dengan dalil akli. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika mengajar ilmu hakikat, sebab kita agama Islam ni dia selari hakikat syariat. Nak main hakikat saja, tak main syariat, bahaya. Masa saya di Pulau Pinang, lepas kuliah, duduk rehat luar surau tu, mari satu orang tanya, Ustaz ni lagu mana kita nak habak kat kawan-kawan kita? Dia kata, kulit tak penting, yang penting isi. Dia tanya gitu. Kulit tak penting kata. Saya kata, saya pun tak tahu nak habaq dah. Suruh kawan-kawan tu mai surau, tinggal kulit kat rumah nak tengok lagu mana. Mai isi saja boleh tak? Dan dia kata kulit tak penting. Dia mari surau bawa kulit ke? Dia mari sejik bawa kulit ke? Padahal habuang dia nak tinggal hak syariat ni. Nak buh mayang, nak buh puasa dan sebagainya, konon atas nama hakikat. Nabi ajar dua-dua. Nabi ajar syariat, Nabi ajar hakikat. Maknanya dua-dua tak boleh tinggal. Syariat dalam bab penyakit, Nabi SAW suruh kita elakkan punca penyakit. Nabi ajar bila di satu tempat dilanda wabak ta'un, yang duduk di luar negeri jangan masuk. Kenapa? Kalau masuk jadi sebab kepada jangkitan. Yang duduk dalam negeri jangan keluar. Itu namanya kuarantin. Kenapa? Kalau keluar boleh meluaskan kawasan wabak. Jadi itu dari segi syariatnya kena ambil kira sebab musabab. Tapi dari segi hakikat, Nabi nak ajar penyakit bukan dengan jangkitan. Habis itu, penyakit hakikatnya daripada Allah. Bila penyakit hakikatnya daripada Allah, Nabi bersabda, La adwa. Tidak ada yang namanya jangkitan. Dari segi hakikat. Ya. Jadi ada dalam
dalam majlis Nabi SAW tu ada satu orang Arab Badawi. Apa makna Arab Badawi? Arab kampung. Jadi orang kampung ni nak belajar ilmu hakikat, ia slow lah sikit. Tak macam orang bandar, tak macam orang kota sah. Orang kota sah, orang educated, pensyarah-pensyarah, orang terpelajar. Jadi bila kita sebut ia faham dua lalu, senang. Dia orang Arab Badawi. Khabar sekali tak faham lagi. Kerana pula tak ada jaketang dia tu. Tapi bagus Arab Badawi ni, dia tak faham, dia tanya. Jangan main macam netizen zaman kita, dia tak faham, dia kata ustaz sesat. Mana ustaz tahu, kita kena biasa dah kena, dia kata sesat ustaz ni. Padahal dia tak faham kita khabar benda apa. Jadi Arab Badawi ni bagus, dia tanya. Maksud pertanyaan dia, wahai Rasulullah, macam mana Nabi kata tidak ada jangkitan, padahal kalau kita tengok ada unta-unta hak sehat, nopak sana, nopak sini. Tiba-tiba masuk satu ekor unta yang berpenyakit. Dok lama lepas tu, unta hak sehat pun berpenyakit juga. Jadi daripada pertanyaan orang Badawi tadi, Nabi SAW faham bahawa orang Arab Badawi ni masih terikat dengan asbab, cause and effect. Hak Nabi SAW nak ajar ni hakikat. Jadi macam mana cara Nabi SAW nak bagi dia faham? Dengan menggunakan dalil akli. Dengan satu soalan yang Nabi ajukan, Nabi membuka minda orang Arab Badawi ni, Nabi tanya, faman a'dal awal. Kalau memang penyakit itu kena dengan jangkitan, habis unta yang mula-mula sakit, berjangkit pada siapa? Dia mesti ada unta yang mula-mula sakit. Takkan tak butuh-butuh unta ni jakit pada unta ni, pada jakit pada unta ni, tak butuh-butuh, mustahil. Dia mesti ada unta yang mula-mula sakit. Dah awak kata penyakit mesti dengan jakitan. Hak mula-mula sakit, jakit daripada siapa? Baru Arab Badawi terfaham yang Nabi SAW nak khabar, hakikat penyakit adalah daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita meremehkan ilmu pengajaran sifat 20 ini. Dalil nakli dan akli itu molek dah ulama susun menjadi antivirus kepada pelbagai cabang penyelewengan akidah. Antivirus dia ada kat situ. Jadi kena adalah misalnya kata di Masjid Imam Syafi'i ini orang yang mengajar tentang sifat 20 ini dengan cara yang mudah difahami, yang mudah diimplementasi dengan cabaran semasa. Sekarang ada cabaran atheism. Dia kata Tuhan tak ada. Bahkan dia rasa mengatakan Tuhan tak ada tu moden. Kalau awak percaya Tuhan ada, awak koman, awak kiranya kolot. Awak ni percaya pada nenek moyang. Sebenarnya sebaliknya. Orang yang tidak percaya pada Tuhan ni, otak tidak berfungsi dengan baik. Dia sebenarnya malah berfikir. Kalau dia berfikir, dia tidak akan kata alam ni jadi dengan sendiri. Pernah orang-orang tanya kepada orang etis. Dia kata, dia tunjuk buku, cuba awak tengok. Dia pun tengok. Ada gambar, ada tulisan. Dia kata, awak percaya tak kalau saya kata, buku ni, dia jadi sendiri. Maknanya dakwah tu dia gerak, dia catung jadi huruf. Warna macam-macam ni, dia jadi sendiri gambar. Jadi orang etis tu, dia senyum, dia kata, tak mungkin lah. Mesti ada orang cetak buku ni. Takkanlah dakwah mari gerak-gerak sendiri gitu. Dah awak tahu tak tentang DNA dia tu? Awak tahu. Dan apa fungsi DNA? Dia kata DNA ni unik, setiap orang tu lain DNA dia. Jadi dengan DNA ni macam kod. Orang ni dia akan rambut dia keriting, orang ni rambut dia luruh, orang ni mata biru, orang ni mata koko. Dah. Tu DNA. Jadi awak boleh tak kalau kita kata DNA ni seolah-olah book of life, buku tentang kehidupan seseorang. Boleh lah dia kata. Dia kata awak tidak boleh percaya sebuah buku yang ada tulisan dan gambar terjadi dengan sendiri. Awak boleh percaya jutaan bahkan trilion buku-buku kehidupan, DNA of different people terjadi dengan sendiri. Dengung tak orang etis? Mana rupanya atheism ni ketinggalan zaman. Sebab dia assume benda yang kita tak nampak, benda kita tak dengar, maknanya benda tu tak wujud. Padahal dia percaya tentang kewujudan misalnya gelombang radio. Dalam dewan kita ni ada banyak gelombang radio, tapi kita tak nampak. Dan kita tak dengar. Kita boleh dengar kalau kita ada alat dia, namanya radio. Radio transmitter tu kalau kita pasang stesen dia betul, bunyi. Orang baca berita, orang menyanyi, orang main muzik. Berarti benda tu wujud. Jadi kewujudan tidak mestinya dapat dilihat. Kewujudan tidak mestinya dapat didengar. Ini kekurangan orang etis. Kita ambil mudah cerita je lah. Kalau tahun lepas kita balik kampung, rumah mak kita, mulai ada belakang rumah lapang, tak ada benda apa dah. Balik tahun ni tengok ada rebang ayam cek. Tanya abang kita duduk kampung. Bang, pergi buat rebang ayam belakang rumah mak ni. Tak kuasa Terengganu.
Orang Kuantan faham tak bahasa Terengganu? Ke sana cakap KL kau? Faham, anggap faham tu. Faham Melaka orang alhamdulillah. KL boleh, Terengganu boleh. Okey, Terengganu kalau gitu. Kita duduk KL dalam ni tapi lawas sikit cakap Terengganu. Cakap KL tu perik kau erah. Jadi apa ya wak rebang yang dia kata? Abang dia kata, "Piye wak ada orang wak jadi diri." Dia kata berat dah abang aku main gura kasar ataupun nyanyuk antara dua lah. Takkan rebayang jadi diri, mesti ada tukang dia. Oh, sekecil rebayang mu dak diterima jadi sendiri. Habis alam semesta, langit, bumi, lautan dan daratan, manusia dan haiwan boleh jadi diri. Ini benda yang tu yang dalam Isra' 20 diajar tu. Ya, setiap alam ini berubah-ubah ya tu. Setiap yang berubah tu baru. Ni kan baru malam saat ni siang. Dah siapa ya ubah? Setiap yang berubah tu baharu, setiap yang baharu pasti ada yang membaharukan dia. Jadi canggih dah ilmu Isra' 20 ni. Cuma dalam bahasa klasik kadang-kadang orang ingat lekeh. Waktu dia belajar kitab kuning. Dah mu dak wahai kitab kuning mu cetak warna biru tak apa. Warna putih ke marah ngak dengan kitab kuning tak apa. Isi dia evergreen. Baik. Kemudian setelah kita faham mentauhidkan Allah Taala dengan akal, maka datanglah yang namanya ihsan dalam hadis Nabi SAW, anta'budullaha ka'annaka tarah. Ihsan itu bahawa mu sembah Allah seumpama mu lihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau pun mu tak lihat Allah, sesungguhnya Allah lihatmu. Inilah yang ulama susun latihannya ilmu teori dan praktikalnya dalam tasawuf dan tarikat. Sebab nak menzahirkan apa yang kita tahu dengan akal biar meresap dalam hati kita. Kita tahu sungguh Allah Maha berkuasa, maka kita tak keluh kesah. Kita usaha buka kedai hari-hari, tapi kita tak jadi sampai nengung, tak boleh tidur malam-malam. Sebab kita yakin kuasa Allah yang bagi kita rezeki. Ya, bab rezeki ni jangan kita buat main-main. Saya ada pengalaman ni kisah sebenar tahun 1995. Mak saudara saya dia lahirkan anak. Takdir Allah Taala orang panggil tumpah darah. Makna darah tu banyak. Jadi dia koma masuk ICU di SJMC, Subang Jaya Medical Center. Mak saya pergi ziarah. Lepas tu masa pergi ziarah saya masih ingat doktor khabar ke mak saya, dia kata adik puang ni teruk dah dia kata. Saya cadangkan puang banyak baca Yasin. Oh, kalau doktor suruh baca Yasin mana kita faham sajalah. Dia cuma dak khabar adik puang ni dak lama mati ada, dia kata gitu. Suruh baca Yasin kita faham. Jadi saya masih ingat waktu tu dalam 5-6 orang kami duduk sekeliling tu baca Yasin di SJMC. Tahun 1995. Sekarang tahun 2024. Mak saudara saya hidup lagi. Mulai ada makan minum pergi sana kemari. Ya. Hak baca Yasin mati belaka dah. Kecuali saya lah. Waktu saya boleh buat cerita ni. Saya tak mati lagi lah. Tapi duduk bersaing kat ni. Terus saya dulu ke mak saudara saya dulu tak tahu lah. Awak lain matilah ke dah. Dah apa jadi gitu? Patut hak kena baca Yasin mati dulu. Kan nak baca Yasin mati dulu. Sebab rezeki hak dibaca Yasin dah habis lagi. Mustahil satu orang mati sebelum dia menghabiskan rezeki yang Allah telah tetapkan untuk dia. Ada bajet dah situ. Dan muda, kaya, gagah, popular mati kalau rezeki dia habis dah. Jadi itu peranan tasawuf supaya hak kita faham dalam akal ni ada praktikalnya daripada akhlak kita dalam ilmu tasawuf. Baik. Kita pergi kepada yang kedua. Tinggal 3 minit lagi nak isyak. Iaitu kita ikhlas kepada Al-Quran. Ya. Kita yakin bahawa itu adalah kalam Allah yang qadim. Bukan makhluk sebagaimana kata Mu'tazilah. Tapi yang kita kata kalam Allah tu iaitulah Al-Quran yang asal itulah. Jangan kita kata kertas mushaf tu pula qadim juga. Ada orang sampai tangga tu. Quran yang kita baca tu kata qadim juga. Suara kita baca Quran pun kata qadim juga. Bukan. Kalau kita makhluk takkan suara kita qadim. Tak, saya senyap tu betul Assalamualaikum. Takkan baru tu baik suara tu. Takkan saya baca Quran Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja. Takkan qadim, kan baru tu baik. Jadi yang dimaksud oleh para ahli ulama, ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran tu qadim, Al-Quran yang asal sebagai kalam Allah. Kalam Allah ni sifat Allah tidak ada permulaan. Jadi kita ikhlas, kita percaya bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang qadim, bukan makhluk.
Yang kedua, yang terkandung dalam Al-Quran tu betul belaka. Yang ketiga, bahawa kita tu baca Al-Quran dengan elok. Yang keempat, kita memahami isi Al-Quran. Dan yang kelima, kita beramal dengan ikhlas. Macam mana cara kita nak faham dan nak beramal dengan Al-Quran ni? InsyaAllah saya akan sebut selepas daripada laungan azan. Kita dah bagi masa untuk laungan azan. Silakan. Tiga minit mana gitu? Pukul 8 berapa? 8.29. Oh, salahnya itu dia 8.27. Dah sambung sikit lagi lah. Baik, jadi ada orang menyangkakan bahawa bila kita nak faham Al-Quran ni, kita hanya kena belajar tafsir. Apa saya kata gitu? Nah, ada satu orang dia komplain lah. Dia kata, saya pergi masjid surau, saya lihat di jadual dia, hanya ada kuliah tauhid, kuliah fiqh, kuliah tasawuf, kuliah faraid, kuliah itu, kuliah ini. Tak ada pun kuliah tafsir tadi. Jadi orang tak belajar Quran. Bukan kita kata kuliah tafsir tak bagus. Baguslah ada kuliah tafsir. Tapi nak tanya, tauhid tu agak-agak ambil pada mana? Quran juga. Fiqh ambil pada mana? Quran juga. Tasawuf ambil pada mana? Quran juga. Bukan ambil pada hadis juga. Memang. Bila Quran, hadis lah sekali. Orang yang kadangnya nak pegang Quran saja, tak nak pegang hadis, mana tak pegang pada Quran? Sebab Allah berfirman, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat pada Allah, ikut Quran, wa ati'ur rasul. Taat pada rasul, ikut hadis. Ya. Jadi, hati-hati juga dengan golongan yang mengelarkan diri mereka sebagai jemaah Al-Quran. Maksud dia, tolak hadis. Bukan. Bila awak ikut Al-Quran, automatik awak ikut hadis. Kerana ikut hadis tu adalah sebahagian daripada perintah Al-Quran. Ya, hati-hati golongan yang anti hadis. Baik. Jadi, macam mana cara kita nak memahami Al-Quran? Jawapannya adalah berpandukan kepada kefahaman para ulama. Bukan makna kita buka Quran, baca terjemahan, saat kita mau waktu bik satu fatwa. Ya, hati-hati ya. Zaman sekarang ni nak jadi mufti mudah. Zaman dulu kena ngaji kitab kulit ke kulit. Tu pun tak boleh tentu pergi jadi mufti. Zaman dia ni nak jadi mufti, syarat dia ada akaun Facebook. Boleh buat terbit fatwa lalu. Aku rasa haram, aku rasa halal. Ya. Padahal bab rasa-rasa ni adalah rancangan Master Chef. Rasa kurang gula ke kurang beragam. Bab agama tak boleh pakai rasa, ia kena pakai ilmu yang bersanad sampai pada Nabi SAW. Saya berhenti dulu bagi laluan azan. Silakan. Allah.
Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, pukul 8.32, makna tambah 20 minit, paling-paling lewat 8.52, insya-Allah saya berhenti. Baik, kita sambung tadi tentang kita nak ikhlas dengan Al-Quran, bukan sahaja baca tapi juga kita cuba faham. Bukan sahaja faham tapi juga kita nak beramal. Bukan sahaja amal, kita amal dengan penuh keikhlasan. Baik, jadi bila pergi pada nak faham Al-Quran ni, di situlah datangnya satu perkara yang kebelakangan ni orang jadi keliru. Iaitu kita ikut mazhab. Kita di negeri Pahang ni banyakkannya ikut mazhab Syafi'i. Ada di setengah tempat ikut mazhab Hanafi, ada ikut mazhab Maliki, ada ikut mazhab Hambali dan sebagainya. Jadi ada orang dia tak faham, dia kata dah apa kita ikut mazhab yang Nabi tinggal pada kita Quran dan Sunnah. Nabi kata kalau pegang dua ni tak sesat. Tiba-tiba kita pergi pegang mazhab. Jadi ada orang sampai mengharamkan mazhab. Ada orang tulis buku, dia kata haram bermazhab. Ada orang yang kata tak perlu mazhab, Quran hadis saja sudah cukup. Ada orang yang kata tak, kita bukan tak bermazhab, tapi kita tak terikat. Mana hak kita nampak kuat, kita ikut tu. Jadi nak terangkan satu persatu. Pertama, yang mengharamkan mazhab, mengharamkan sesuatu yang diiktiraf oleh Nabi SAW. Jadi macam mana pula Ustaz? Zaman Nabi mana ada mazhab? Kalau awak faham mazhab tu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, memang dah wujud lagi zaman Nabi SAW. Tapi mazhab sebagai satu konsep, sebagai satu amalan dah ada zaman Nabi SAW. Kena faham dulu makna mazhab. Mazhab ni daripada perkataan bahasa Arab, zahaba yazhabu, makna dia pergi. Kalau tambah huruf mim, mazhab dia jadi ismu makan, nama tempat, iaitu tempat pergi. Mazhab tu asal maknanya tempat pergi. Tetapi zahaba yazhabu juga dia boleh makna berpandangan. Maka mazhab dalam konteks ini maksudnya pandangan seseorang dalam satu perkara, lebih khusus pandangan atau fatwa seseorang ulama dalam sesuatu isu. Maka kalau awak kata kita tak boleh ikut mazhab sebab kita kena ikut Quran dan Sunnah, mana awak gagal faham. Sebab mazhab ini adalah produk daripada ikut Quran dan Sunnah. Kenapa? Bila-bila masa orang Islam, ulama-ulama lah kita kata, pergi pada Quran dan Sunnah, sebab nak ikut Quran dan Sunnah, akan berlaku salah satu dari dua. Ya, ingat ya? Bila ulama pergi pada Quran dan Sunnah, akan berlaku salah satu dari dua. Kemungkinan yang pertama, bila ulama baca Quran, baca hadis, semua faham dengan kefahaman yang sama, maka keluarlah fatwa yang sama. Fatwa-fatwa yang sama inilah namanya ijma'. Ijma' maknanya kesepakatan ulama, wajib kita ikut, haram kita langgar. Sebab ulama sepakat dah. Tak boleh langgar. Ya? Tapi tidak jarang berlaku, bila ulama pergi pada Quran dan hadis, ulama ni faham gini. Ulama seorang lagi kaji-kaji, dia faham lain. Maka setiap ulama tu keluar fatwa yang berbeza. Ya, ini namanya khilaf. Perbezaan pandangan. Maka fatwa yang berbeza inilah namanya mazhab. Jadi kalau awak kata jangan ikut mazhab, ikut Quran dan Sunnah, tahsilul hasil. Bila awak pergi pada Quran dan Sunnah, boleh berlaku mazhab. Macam mana pula awak kata jangan ikut mazhab? Saya beri contoh ya. Dalam satu ayat Quran saja. Satu ayat berlaku ijma', iaitu kesepakatan, dan berlaku khilaf, menghasilkan mazhab. Ya, sebagai contoh, ayat menceritakan tentang iddah. Ya, perempuan yang diceraikan oleh suami, kan perempuan bila kena cerai, dia tak boleh kahwin lalu. Kan mentang-mentang boyfriend lama tunggu, minggu lepas kena cerai, minggu ni nak nikah dah, tak boleh. Bukan tak boleh langsung, boleh, tapi kena tunggu habis iddah dulu. Dah iddah lama mana? Tu ulama nak tahu. Yang dikatakan iddah ni lama mana? Rupanya dalam Quran sebut jelas dah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang-orang perempuan yang diceraikan oleh suami hendaklah beriddah selama 3 quru. Maka sepakat ijma' para ulama, iddah perempuan yang merdeka yang bukan hamba adalah 3 quru. Tak ada yang kata 4, tak ada yang kata 2. Sebab Quran sebut jelas, salasata maknanya 3. Yang tak jelas mana? Quru. Quru ni perkataan bahasa Arab ada 2 makna. Satu makna quru adalah haid, satu lagi makna quru adalah suci daripada haid.
Maka ulama yang mengkaji bertanya soalan, kuruk dalam ayat ni makna dia hik ke makna dia suci? Maka nak tahu jawapannya, kaji ayat-ayat lain yang berkaitan. Kerana ayat Quran sama ayat Quran saling tafsir menafsirkan. Kaji hadis-hadis Nabi yang berkaitan. Kerana salah satu fungsi hadis adalah menafsirkan makna ayat Quran. Kaji juga kaedah bahasa Arab. Kenapa? Sebab Quran dalam bahasa Arab. Kena faham ikut kaedah bahasa Arab. Hasillah buat kajian ini, ulama mazhab Hanafi kata, oh kuruk dalam ayat makna hik. Keluar fatwa, 3 kali hik, habis haid dah. Ulama dalam mazhab Syafi'i kaji juga. Hasil kajian mereka merumuskan kuruk dalam ayat makna dia suci. Tubik fatwa, kalau 3 kali suci baru habis iddah. Bayangkan. Sama-sama rujuk Al-Quran, sama-sama rujuk ayat yang sama. Sama-sama nak memahami perkataan yang sama. Masih berlaku 2 mazhab. Dan macam mana awak kata ikut Quran tak usah ikut mazhab? Sedangkan mazhab itu natijah daripada ikut Quran. Nah, kalau dia faham gitu, dia tak kata gamuk mengharamkan bermazhab. Habis yang kata tak perlu bermazhab, Quran dan sunnah sudah ada, sama juga. Di zaman Nabi SAW, patutnya lebih tak perlu lagi bermazhab. Sebab Nabi ada kan? Tanya Nabi direct lah. Tu pun Nabi SAW masih iktiraf konsep bermazhab. Dalam satu kejadian, 2 orang sahabat Nabi nak semayang, tak ada air. Masa itu mereka beramal dengan dalil Al-Quran. Dalam Quran kata, kalau tak ada air, fatayammamu sa'idan tayyiba. Tayamum dengan debu yang suci. Beramal lah. Bila tayamum, semayang. Lepas semayang, teruskan perjalanan, jumpa air. Batu semayang ada lagi. Ketika itu, tak adalah dalil dia. Kalau dah semayang dengan tayamum, jumpa air, tak kena ambil wuduk semayang mula ke, pakai jadi. Kalau kita pakai jadi tu. Ada orang kita kaji ingat nak semayang banyak kali. Dia pakai jadi lah. Tapi rupanya sahabat Nabi ni 2 pandangan. Seorang dia pakai jadi, berakhir semayang dah, nak semayang dia pula. Seorang lagi dia fikir semayang saat ni, pasal tak ada air. Ni dah ada air, dia pun berwuduk, dia semayang sekali lagi. Bila jumpa dengan Nabi SAW, ceritalah kejadian saat ni. Nabi bersabda kepada yang solat sekali saja, hak pakai jadi saat ni, Nabi bersabda, asabtas sunnah. Lagu awak buat tu kena dah dengan cara dia. Itulah cara sunnahnya gitu lah. Sekali cukup lah. Tak payah ulang lagi. Zaman kita ni, ada orang bila satu benda tu sunnah, dia tang hak segi bid'ah lalu. Kalau baca surah kahfi malam jemaah sunnah, baca yasin bid'ah sesat masuk neraka lalu. Bukan gitu. Bukan gitu cara Nabi. Nabi SAW bersabda kepada yang dak ulang solat tu, mu waktu kena dengan sunnah. Nabi dak kata hak solat 2 kali mu ni buat bid'ah dah. Nabi kata walakal ajru marrataini, dan untuk awak pula awak dapat pahala 2 kali. Pahala mayang kali pertama, pahala mayang kali kedua. Sebab Nabi SAW meraihkan konsep perbezaan pandangan dalam keadaan dalil tak ada. Itu makna Nabi mengiktiraf mazhab. Baik. Kadang-kadang dalil ada, tapi berbeza kefahaman. Ini salah satu sebab berlaku mazhab. Bukan tak ada dalil. Ada setengah benda tu memang tak ada dalil. Tak. Halal ke tak kita guna cryptocurrency? Nak cari dalam Quran cryptocurrency, mana nak jumpa dalam hadis cryptocurrency? Tapi ada setengah benda ada dalil, tapi beza kefahaman. Dalam satu kejadian, Nabi SAW hantar tentera untuk menyerang Yahudi Bani Quraizah. Sebab Yahudi Bani Quraizah ni khianat pada Nabi dalam peperangan Khandaq. Nabi bersabda, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seorang pun daripada kamu semayang asar kecuali di tempat kampung Bani Quraizah baru semayang. Dalam perjalanan, masuk waktu asar, tak sampai lagi di kampung Bani Quraizah, sebahagian sahabat Nabi bersiap-siap nak semayang asar. Jadi sebahagian yang lain kata, kan Nabi pesan semayang di kampung Bani Quraizah. Sahabat nak semayang kata, jawab, bukan maksud Nabi gitu. Ya ke pun semayang. Lalu hak sebahagian lagi tak semayang. Sampai di kampung Bani Quraizah, habis waktu asar. Tapi mereka semayang. Dan Nabi SAW tak kritik mana-mana pun. Hak semayang dulu pun Nabi tak kritik. Hak mayang kediang pun Nabi tak kritik. Sebab hak mayang dulu tu, kalau dalam bahasa undang-undang, dia panggil, dia interpret kata Nabi tu secara purposive approach. Dia tengok apa tujuan Nabi kata. Tujuan Nabi kata, jangan mayang asar kecuali dia kampung Bani Quraizah. Maksudnya jalan cepat. Bergerak dengan cepat. Sekira-kira asar siapa dah. Dah kita lambat, mayang dulu. Kan ada dalil, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semayang ke atas orang mukmin adalah kewajipan yang berwaktu. Dia beramal dengan dalil saat ni.
Hak satu lagi dia ambil literal approach. Dia ambil pendekatan secara literal. Jadi dia semayang di kampung Bani Quraizah. Oleh kerana masing-masing ada kefahaman masing-masing, Nabi tak kata mung salah, Nabi tak kata mung salah. Nabi tak kritik mana-mana. Ini menunjukkan pengiktirafan daripada Nabi SAW, kemungkinan orang itu berbeza kefahaman dalam memahami dalil. Jadi tak betul kalau kita kata tambah ikut mazhab. Seterusnya, dia kata gini, saya bukan tolak mazhab. Saya tengok mak mana dalil hak kuat, saya ikut tu. Kalau mazhab Syafi'i kuat, saya ikut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi kuat, saya ikut mazhab Hanafi. Nampak sepitah lalu hak ni hak bijak kali. Mana dia pegang dalil ya. Tapi sebenarnya tak bijak juga, sebab nak tahu dalil kuat tak kuat tu awak kena sampai peringkat mujtahid. Kena mahir secara ilmu alat, nahwu, sarah, balaghah, usul tafsir, hadis sebagainya, awak kena mahir. Dah awak bahasa Arab ditapukan lagi. Fa'il maf'ul awak dah beza lagi. Dak atas bawah kalau tak ada baris boleh baca sekarang. Tak? Tujuh lapis bumi hak Jawi pun awak baca tijah lepas bung. Dah nak katakan ni. Itu baru tulisan Jawi. Jadi teori mengatakan saya amat kuat tu angan-angan. Sebab ia bukan berada pada posisi nak menilai dalil. Maka untuk orang yang tidak berada pada posisi mujtahid, wajib dia bertaklid sebab Allah larang dia ikut benda hak dia tak tahu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dah buat apa 4 mazhab aje? Kan mazhab banyak. Saya rasa baik-baik ikut mazhab sahabat Nabi tu. Sahabat Nabi kan hebat lagi. Ataupun ikut mazhab tabi'in, fuqaha usaba'ah dulu lagi pada mazhab yang 4 ni. Ada orang tanya gitu. Ya? Jawapannya kita ikut salah satu pada mazhab yang 4 ni bukan sebab kita ta'assub. Sebab takdir Allah Ta'ala lain pada 4 mazhab ni pupus. Tak sapa ke kita. Murid-murid tak ada sapa. Jadi hak betul-betul disampai daripada guru kepada murid secara sempurna, takdir Allah Ta'ala 4 mazhab ni saja. Maka kita pilih salah satu, kita mengaji, kita beramal. Tapi saya gini, saya nak amal 4 boleh tak? Bijak. Zaman dulu ada ulama-ulama yang hebat, mahir 4 mazhab. Akhirnya beramal satu kau. Kita ambil contoh mudah lah. Ba'da al-qunut, subuh. Ada 2 mazhab utama. Satu kata sunat, satu kata tak sunat. Dah awak nak awak amal belakang, awak baca ke tak baca? Nah, akhirnya amal satu je. Jadi awak mazhab Syafi'i pun awak tak mahir. Berangan nak amal 4 mazhab tu namanya angan mak jenis. Kita fokus satu mazhab yang kita boleh belajar, kita amal, insya-Allah di situ sudah ada tanggungan lepas sebab kita merujuk pada orang yang tahu. Nah, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Baik. 8:45 kena berhenti 8:52. Jadi dang kena nak cerita belaka. Kita setakat dang lah. Jadi ada orang mempersoalkan mazhab ni dengan pelbagai cara. Ada yang secara historical, ada yang secara futuristik. Yang historical contohnya dia kata gini, dah kita sekarang dah ikut mazhab Syafi'i lah, Maliki lah, apa semua. Dah agak-agak dulu Nabi Mayang ikut mazhab ni. Dia tanya Nabi Mayang ikut mazhab mana? Macam gebijok soalan dia. Kita tak ada terfikir gitu. Kita Mayang ikut mazhab Syafi'i. Dah Nabi Mayang ikut mazhab mana? Sebenarnya soalan ni soalan dalam bahasa lembutnya soalan yang tidak cerdik. Kalau bahasa ngasar mana soalan bodoh. Pilih nak bahasa lembut ke bahasa kasar. Tapi tak cerdik soalan ni. Sebab apa awak tanya Nabi Mayang ikut mazhab mana? Jelas Nabi semayang ikut wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi cakap pun dia ikut hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Hak Nabi cakap pun wahyu. Takkan Nabi Mayang ikut sekati. Pasti dah Nabi Mayang ikut wahyu. Dah apa kita ikut mazhab? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu faham dah. Ikut mazhab tu sebab kita nak ikut Nabi. Kan Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah mu solat sebagaimana mu lihat aku solat. Comellah. Semangatmu bagus bang. Kita tepuk belakangnya pelan-pelan, kecil-kecil sikit. Nak tanya sikit bang. Dah kita mayang sebagaimana lihat Nabi Mayang. Dah abang lihat bila Nabi Mayang? Minggu lepas ke tahun lepas? Tanya biar sedar. Kayak dia tak sedar tu. Yang semangat lebih. Dah abang lihat Nabi Mayang bila? Mudah lah dulu aku tak lihat Nabi Mayang. Tapi kalau ikut ustaz yang mengajar sifat solat Nabi yang sahih, macam aku mayang ni lah. Dah sama macam kita kau lah. Kita pun mayang macam kita mayang bukan sebab kita lihat Nabi Mayang.
Macam tuan-tuan mayang ni. Gitu ke lihat Nabi semayang? Tak. Sebab guru kita ajar kita mayang kita. Dah guru kita dah lihat Nabi mayang. Dia pun dapat daripada guru dia. Maka di situlah kepentingannya kita bermazhab dengan mazhab yang 4. Sebab yang sambung sanad sampai pada Nabi SAW tinggal 4 ni. Hak lain pupuh lah ke dah. Hak ustaz yang mengajar sifat solat Nabi sahih pun silap-silap putus sanad je. Kalau dah ambil daripada 4 mazhab. Dah apa lain-lain. Dah kita kabur dah sana kan. Kadang-kadang lain sebab ada ulama' terima dalil ni, ada ulama' kata dalil tu tak kuat. Tak terima. Kadang-kadang ia terima dalil tapi dia faham lain. Dan tak mustahil Nabi buat belaka. Contoh, ada yang kata nak turun sujud, kena turun lutut dulu. Sebab ia dapat riwayat gitu. Nah, dah ada kata dah, kalau kita nak turun sujud, sunnahnya tangan dulu. Sebab ia dapat riwayat gitu. Dah mustahil tak Nabi buat dua-dua. Boleh jadi. Tanya-tanya gagah, lutut dulu boleh. Kalau tanya-tanya tak apa sedap, baik tangan dulu. Kalau lutut dulu, kot tumuh. Kerana. Jadi, tak mustahil Nabi buat belaka. Maknanya kalau masing-masing beramal dengan mazhab, ikut sunnah belaka kalau gitu. Hak bid'ahnya kalau mau sujud, turun kepala dulu. Oh, tu bid'ah. Bahaya. Masuk hospital dulu. Jadi, jangan tanya soalan macam tu. Jadi orang confused. Padahal dalam rangka nak ikut Nabi itulah akhirnya kita ikut salah satu pada 4 mazhab, iaitu sanad bersambung sampai kepada orang yang lihat Nabi solat, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada orang yang futuristik. Oh, futuristik hebat ni. Hak ni kita tutup sebab 8.49 lah. Saya tadi kata nak buka pada soalan. Dah habis waktu dah. Boleh buka pada soalan lah. Kalau buka pun mungkin tak boleh jawab. Kan? Baik kita tutup lalu. Tapi bergantung pada tuan-tuan lah ya. Saya akan berhenti 8.52 paling lewat insyaAllah. Yang futuristik dia kata, kita sekarang ikut mazhab. Agak-agak Nabi Isa AS turun esok sekarang. Ya, Nabi Isa akan turun balik ya. Nabi Isa ikut mazhab mana dia kata? Oh, tanyalah mazhab Nabi Isa tu. Tu apa menjadi kita? Yang musibuk mazhab Nabi Isa apa? Yang pasti kan Nabi Isa AS akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Betul. Kita sekarang nak beramal dengan syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad juga. Dah kita nak beramal syariat Nabi Muhammad, tunggu Nabi Isa turun dulu ke kan? Wah, aku tengok kalau Nabi Isa baca doa kunut, aku nak baca. Kalau Nabi Isa pun tak baca, aku tidak baca lah. Ya. Mu nak mayang bila bang? Mu nak mayang esok dah kan? Dan Nabi Isa turun bila? Tak kamu mati pun Nabi Isa tak turun lagi. Maka beramal dengan syariat Nabi Muhammad SAW bererti mengikut pada Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan lain-lain sumber hukum, dan itu menatijahkan mazhab. Ada masanya Ijma', ada masanya mazhab. Jadi itu ikhlas dalam Al-Quran. 2 minit lagi. Ikhlas kepada Rasul SAW secara ringkasnya adalah ikut sunnah Nabi SAW. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau sungguh mu kasih kepada Allah, maka ikut akan daku, nescaya Allah kasih kepada kamu. Cuma malangnya di zaman kita sekarang ini berlaku kekeliruan besar dalam memahami sunnah Nabi SAW. Ada orang mendakwa ikut sunnah Nabi, makna kata kalau Nabi tak buat, kita usah buat. Kan ada orang macam gitu. Apa awak sambut maulid Nabi Nabi tak ajing buat. Okey, Nabi tak ajing buat, jadi haram ke kan? Jadi melarang sesuatu perbuatan semata-mata kerana alasan dia Nabi SAW tak buat, sebenarnya bercanggah dengan Al-Quran. Bercanggah dengan sunnah Nabi sendiri. Dan bercanggah dengan ilmu yang penting di kalangan para ahli ulama', iaitu ilmu usul fiqh. Macam mana bercanggah dengan Quran? Macam mana bercanggah dengan hadis? Macam mana bercanggah dengan ilmu usul fiqh? Kita sambung bila-bila pula sebab habis waktu dah. Kecuali tuan-tuan kata tak apa, sambung sikit lagi pun boleh. Saya boleh sambung lah. Sebab saya ada sini malam ni. Tapi kalau tuan-tuan kata orang balik kot berhenti, kita pun nak pergi kecing apa semua macam-macam. Saya pun ikut timing saat ni. Saya berhenti setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya serahkan balik kepada pengurusi majlis. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih kepada yang berbagi kuat balik kerana beri perkongsian.
berkongsi, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan saya nak ilah sikit lah untuk solat hajat malam esok. Jadi jemput tuan-tuan membawa anak-anak yang akan menduduki peperiksaan SPM atau sebagainya.